Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur al-mudhhibi lin-nisyani binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat untuk menunaikan solat berjemaah bersama-sama, dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir untuk kita hadir dalam majlis ilmu, seperti mana kata Sayyidina Umar Al-Khattab, innallaha ta'ala lam yakhluq fi wajhil ardi turbatan a'azza min majalis zikr atau majalis ulama atau majalis ilm. Jadi kata Sayyidina Umar, Allah tidak menciptakan di muka bumi itu yang lebih mulia tanahnya, melainkan tanah yang diadakan majlis zikir ataupun majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi tempat yang kita adakan tu masjid yang mulia, Masjid Darussalam, dan kami mohon maaf kerana dua kali ponteng kerana tahun baru lah. Jadi kita ada azam baru, insya-Allah. Kerana kita dah ada azam baru esok tahun 2021, jadi banyak yang perlu kita tempuhi dan kita pelajari, insya-Allah. Sama-sama kita doa moga semua panjang umur. Kerana dalam hadis Nabi sebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang manusia yang baik itu adalah umurnya panjang, amalnya juga baik. Umurnya panjang dan kemudiannya pun amal pun baik. Wa syarrun nas, kata Nabi, orang yang paling buruk, manusia yang buruk tu tala umruhu, umurnya panjang, wa saa amaluhu, buruknya amalnya. Jadi kita berharap pada tahun tu kita akan mendapat umur yang panjang tapi amalan baik, malah amalan yang lebih baik daripada tahun lalu. Jadi seperti biasa kita akan sambung kuliah pengajian kitab kita pada kitab Risalah Al-Jami'ah, dan kami pun lupa di sini kita berhenti, tapi kita akan baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Wa yabtuluha al-'amalu al-kathir ka thalathi khutuwatin wal aklu wasyurbu wal inkishafu al-'awrati in lam tustar halan wa wuqu'u an-najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin, wa yubtiluha sabqul imami bi ruknain fi'lain wa kadha takhallufu bihima bi ghairi 'udhrin fala wala tasihhu as-salatu al-khalfa kafir wa imra'atin wa khunsa. Jadi kita akan berhenti di, rasa-rasa saya kita berhenti dekat mendahului imam. Jadi sebelum tu kita dah bahaskan tentang perihal batalnya solat macam ni, dengan lebih daripada 3 pergerakan, salasah khutuwat, 3 gerakan, ataupun kita makan, ataupun kita minum, ataupun terbukanya aurat ketika kita solat, maka yang membatalkan solat kita. Melainkan kita dapat tutup terus, kita pun aurat, makanya akan solat kita tetap sahlah. Dan jatuhnya najis ke pakaian kita tanpa kita membuangnya secara terus, mendekat baju tu cepatlah kita nak buka kan. Nak buka memangnya akan mengambil 3 pergerakan atau lebih. Dan batal juga solat kita apabila kita tadi mendahului imam ataupun kita lambat daripada imam dengan 2 rukun. Rukun tawil namanya. Rukun tawil tu adalah pada ketika rukuk dan juga sujud. Rukuk dan juga sujud. Dan untuk yang ada buku warna merah tu, boleh buka muka surat 17 16, perkara-perkara yang membatalkan solat. Okey. Mendahului imam tanpa uzur. Jikalau ada uzur tu bagi siapa? Bagi yang mualaf, bagi yang ada lambat bati' fil Fatihah, nya baca Fatihah lambat, maka orang macam tu diberikan uzur 3 rukun. Kita bagi gambaran. Imam sedang jadi imam lah ke depan. Ya, Allahu Akbar, jadi imam. Dia baca Fatihah. Imam selesai baca Fatihah, baca surah Amin, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Makmum belakang tu adalah makmum yang diberi uzur
kerana tadinya pun bacaan Fatihahnya lambat. Alasannya kerana apa? Kerananya tadi adalah orang yang mu'alaf mungkin, ataupun orang daripada pedalaman mungkin yang pernah belajar Fatihah. Maka tadi mun Fatihahnya yang lambat, yang ada uzur, 3 rukun. Imam rukuknya boleh berdiri. Imam dah i'tidal, dah 1 rukun dah habis. Imam sujud, angkatlah imam dari sujud, maka selesai 2 rukun tawil. Tetapi untuk orang yang uzur, makanya masih boleh baca Fatihah lagi. Selagi dia dapat kepung imam, contoh imam dah angkat dari sujud, usai imam sujud lagi sekali, makanya rukuk yang masih dihitung, yang masih dikira orang yang uzur. Tapi kalau macam tuan-tuan, macam saya semua tu, kita hanya 2 rukun. 2 rukun sahaja. Mun imam dah rukuk, kita masih berdiri. Imam dah i'tidal, kita masih baca Fatihah lagi. Gagal baca surah lagi, si ikut imam. Jadi imam pun sujud. Andai kita si turun rukuk masa saya, imam angkat dia sujudnya, batal salat kita. Faham sih? Batal salat kita. Jadi sebabnya kita kena ikut kepada imam. Ya, bila kita tadi tertinggal dengan imam, andai kita terlebih daripada imam pun yang akan membatalkan solat kita. Sebabnya kita perlu ikut imam, kerana mutaba'ah lil imam adalah wajib. Ikut kepada imam adalah wajib. Memang wajib. Kita boleh lawan imam. Kerana dalam solat berjemaah tu yang mengajarkan kepada kita akhlak. Akhlak apa? Akhlak ta'ah, taat kepada imam. Yang diajarkan dalam berjemaah, mahabbah, ittisalul mahabbah, dan hubungan kasih sayang di antara jemaah-jemaah sekalian. Wa kadza takhalluf bighairi uzn wa la tasihhu as-salatu khalfa kafirin wa imra'atin wa khunsa. Dan tidak sah solat kepada bila mana kita solat di belakang orang kafir, sah. Depan orang kafir tentu sah lah, kerananya orang yang bukan agama Islam. Yang seterusnya adalah perempuan. Contoh saf macam ni, perempuan depan, lelaki belakang, sah. Jadi imam tadi lelaki menjadikan perempuan sebagai imam, boleh. Kerana berlanggan dengan nas ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Lelaki ni adalah yang menguasai untuk perempuan, dan Allah telah takdirkan lelaki untuk jadi imam. Perempuan sudah jadi imam. Melainkan perempuan jadi imam untuk golongan perempuan sahaja boleh, tidak ada masalah. Wa khunsa, khunsa tak macam ni. Khunsa tak adalah orang yang ada 2 alat kelamin. Khunsa wujud itu. Khunsa taknya ada 2 jenis, ada khunsa muskil dan khunsa ghairu muskil. Khunsa muskil tu adalah khunsa tadi, nya ada alat kemaluan lelaki, ni ada alat kemaluan perempuan. Ni ada dua-dua. Ni ada pistol dan ni ada ya juga. Jadi bila ni ada dua-dua hidup. Dua-dua hidup, maka jadi dinamakan khunsa muskil. Ni dua-dua hidup. Ni keluar kemih juga, ni keluar head juga. Bila khunsa ghairu muskil, ni saya ada masalah lagi, madahnya cenderung ke sini. Dia ada 2 kelamin, ni ada pistol dan ni ada sigit ya. Tapi tadi yang sigit just hiasan, saya ada function. Yang keluar daripada yang pun pistol, makanya dihukumkan sebagai lelaki. Khunsa lelaki. Macam mana cara menghukumkannya? Khunsa muskil. Jadi khunsa muskil tu kedudukan sidaknya agak lebih rendah daripada lelaki. Walaupun dihukum oleh lelaki, tapi nya pun kedudukan lebih rendah daripada lelaki. Ya, perbezaannya lah khunsa tu. Jadi kita boleh solat belakang khunsa. Dan gambaran untuk qudwah ataupun qudwah tu ikut solat adalah rajul bir rajul, lelaki dengan lelaki, dan qudwah imra'ah dengan imra'ah, perempuan dengan perempuan. Qudwah khunsa bir rajul, rajul lelaki dan khunsa. Dan sisah tadi bila mana kita lelaki ikut kepada perempuan dan lelaki ikut kepada khunsa dan khunsa ikut kepada perempuan, maka sisah. Okey, ya adalah contoh dalam. Dan kita baca sambung pada matan yang seterusnya, salatul jum'ah wal jamaah. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin zakarin hurrin hadirin bila uzrin syar'iyyin kal maradi wal matar. Dan kali itu kita bahaskan tentang solat Jumaat. Solat Jumaat. Jadi solat Jumaat itu adalah fardu ain. Fardu ain, wajib bagi siapa? Disebutkan ala kulli muslimin, ke atas seluruh orang muslim, zakarin yang lelaki. Perempuan wajib solat Jumaat wajib. Jadi munyapolah sah sah. Tak ada masalah. Ini sunat, tapi nya boleh di rumah pola solat Zuhur. Janganlah gigih datang juga tadi. Mula solat Jumaat sekali. Tapi bila kita di Masjidil Haram, oleh kerana kita nak ambil barakah Masjidil Haram, yang mana tadi solat satu waktu di Masjidil Haram bersamaan dengan 100,000 pahala, maka setidaknya boleh pola solat di Masjidil Haram, tak ada masalah. Zakarin hurrin, hurrin itu adalah yang merdeka. Kita zaman kita tak ada lagi abdun, saya ada hamba, semuanya hur, semuanya adalah orang yang merdeka.
Dan seterusnya hadirin untuk diterjemahkan sebagai mukim, orang yang mukim, ataupun orang yang bermastautin lah, orang yang bermastautin. Kerana solat Jumaat tu fala tajibu ala musafir wa tasihu minhu wa la tanaqid bihi. Jadi untuk orang yang mukim macam kita tu namanya orang yang mastautin lah, diam situ. Orang yang menghadapi musim panas dan musim sejuk. Tapi kita ada musim panas, kita ada musim hujan je. Musim hujan dan musim panas lah. Macam yang diistilahkan untuk negara Arab yang ada musim panas dan sejuk, orang yang dinamakan mastautin, kita diam situ. Orang yang mukim tu orang musafir yang menetap situ lebih daripada 4 hari, maka namanya mukim. Adapun musafir, orang yang bermusafir tu orang yang berjalan, orang yang berkelana macam mana, tapi nyasi diwajibkan solat Jumaat, tapi sah solat Jumaatnya, tapi nyasi dihitungkan sebagai orang jemaah. Kan dalam solat Jumaat yang mesti ada 40 orang, mazhab Syafi'i ada 40 orang. Jadi apabila tadi orang musafir tu nyasi dihitung orang tadi, nyasi apa dihitung, kerananya bukan wajib. Orang yang wajib tak boleh dihitung, orang yang mukim dengan orang yang mustautin. Jadi ialah yang sebut syarat-syarat solat Jumaat tadi adalah mesti orang muslim, orang yang merdeka, lelaki dan orang yang mukim. Orang yang saya ada uzur lah, uzur syar'i tadi seperti sakit-sakit lah, sakit. Contohnya sakit tadi ataupun masyaqqah, sakit seperti tadinya demam sampai saya bangun, demam tapi dapat pergi mall, yang lain lah. Selalu ada orang demam-demam sikit tak ada malas pergi, tapi kita pergi je. Kerana keberkatan dalam ibadah tu, wallahu alam, kita tahu makbul. Ada seorang syekh namanya Syekh Saleh bin Salmah yang menceritakan satu kisah tadi tentang ada seorang nyata tengah belajar di Baidak, Yaman, saya belajar. Dan ketika tadi kawannya sakit, madah dengan kawan, aku siapa datanglah majlis ilmu malam tu sebab demam padahnya. Saya demam. Tapi tadi kawannya dah siapa ikut je, ikut niat syifa. Niat kita tadi pergi ke majlis ilmu doa. Kerana doa ketika kita nak menuntut ilmu tu makbul, mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bilanya pun dengar kata kawannya dalam perjalanannya pergi, hanya niat, ya Allah, niat syifa ya Allah. La syifaa ila syifa'uk, syifaan la yughadiru saqama wala alama. Dia perginya alhamdulillah pergi sihat terus, hilang demamnya. Dengan keberkatannya pergi majlis ilmu. Tok kita pergi majlis ibadah, insya-Allah mungkin kita dapat sihatlah, untuk demam-demam sikitlah. Tetapi apabila adalah seperti masyaqqah, kesulitan seperti hujan. Itu hujan saya dah alasan lah, ada kereta. Orang dolok je ada masalah lah, orang dolok. Disebut ke dalam tu adalah tentang masyaqqah seperti hujan, wal matar, wal marad, wal matar. Sakit, kesakitan dan juga hujan. Dan hujan itu, mun kita ada barang-barang yang ataupun peralatan yang boleh mengelak daripada basah hujan, kita tetap wajib. Hilang uzur syar'inya, hilang. Jadi hujan itu dah relevan dah jadi alasan. Tu zaman dulu je, zaman dulu. Kini tu kita ada kereta, kita ada payung, kita ada baju hujan. So memang siakan dikira matar. Tapi marid tu masih dikira. Wa aman tamrid li'tina bil marid mahunahu zaujah. Contohnya bila mana keadaan sakit tu, kita tadi di rumah, suami ke, isteri ke, bapa ke, anak ke sedang sakit, tak ada orang jaga. Jadi kita boleh tinggal solat Jumaat, solat Zuhur. Ya, contoh bagi orang yang sakit tu, nya ada masyaqqahnya. Kerana masyaqqah tajlibu taisir. Kerana kesusahan tu nya akan berikan kepada kita kemudahan. Jadi Islam tu agama yang mudah, tapi kita jangan ambil mudah tentang Islam. Jadi kadang-kadang ada rukhsah yang Allah beri dengan umat Islam tu. Jadi contoh bila keadaan sakitnya, ada perbahasan panjang dalam kitab-kitab ulama. Cuba kami semua bahaskan di situ lah. Contohnya seperti orang yang pekerjaannya seperti polis ataupun jaga batasan, sebenarnya sih diwajibkan solat Jumaat kerana sebenarnya bertugas untuk memelihara negara. Kerana dia termasuk dalam maqasid syariah lah. Jadi ia adalah contoh-contoh untuk orang yang solat Jumaat. Dan solat Jumaat wa min syurutil Jum'ah al-khutbatan. Dan daripada syarat-syarat solat Jumaat adalah yang mesti ada 2 khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua. Atau qabla salati lil-itba'. Jadi kalau bezanya dengan solat lain, solat hari raya contohnya, solat hari raya khutbahnya selepas solat. Tetapi solat Jumaat adalah sebelum solat Jumaat. Khutbatan. Dan wa arkanuha, dan rukun-rukun untuk kita melakukan khutbah tu, yang pertama kita mesti mengucapkan hamdalah ataupun alhamdulillah lah, alhamdulillah.
Sebutkan alhamdulillah mesti ada. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Jadi yang pertama mesti ada. Kemudian mesti ada selawat kepada Rasulullah. Syurut rukun-rukun untuk kita khutbah. Yang kedua kena ada selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq contohnya. Kemudian yang mesti ada wasiyah bittaqwa. Yang mesti ada tadi wasiat ataupun wa'izah, peringatan untuk bertakwa kepada Allah. Contoh kita baca ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan orang Islam. Jadi ada wasiat bertakwa dan kemudiannya masuklah dalam tajuk khutbah. Tajuk khutbah. Jadi tajuk khutbah kan itu yang kami tanggalah. Kami kadang-kadang buka khutbah. Kadang-kadang tajuk khutbah sesuai dengan dengan keadaan semasa. Kadang-kadang termasuk indah dengan khutbah tentang peringatan. Tapi untuk teguran untuk jabatan agama, mendapat tadi khutbah kita sepatutnya terisi dengan wa'izah, yakni peringatan, teguran dan tentang amalan-amalan. Bukan kita nak cerita tentang kita pun sejarah tu. Kita tempat khutbah tu ada tempat peringatan. Sebab bukan tiap masa orang kumpul ramai macam ni. Jadi time orang kumpul ramai cuma kita ingatkan tadi, wahai jemaah sekalian, ini adalah waktu yang mulia, kita hendaklah beramal pada Allah SWT. Jadi kita wa'izah, kita memperingatkan kepada orang tadi untuk beramal, bersedekah, melakukan kebaikan, taat kepada orang tua, ya, yang kita perlu selitkan di dalam khutbah-khutbah kita. Bukanlah khutbah kita masuk cerita panjang lebar tadi, cerita pasal sejarah. Mundah khatib pun boring, memang jemaah pun tidur lah. Jemaah pun tidur dengar sejarah. Kita bila dengar sejarah kan ngantuk lah. Tapi bila kita dengar pasal orang cerita tentang kebaikan, beramal sekian, kita pun jadi semangat. Ya, yang kita mau. Ya, penting khutbah tu. Jadi yang pertama tadi adalah ucap alhamdulillah, selawat kepada Nabi, wasiah dengan takwa. Yang keempatnya adalah baca ayat Quran. Qiraah ayat minal Quran. Jadi membaca sepotong ayat daripada Al-Quran pun boleh. Fala yakfi syatrul ayah wa antalat wala ghairu mufhimah nahu thumma nazar. Jadinya mestilah ayat, walaupunnya ayat yang sepotong, tapi nya mestilah ayat yang mufhimah, ayat yang difahami. Contohlah kita baca tadi ayatnya thumma nazar. Qala Allah Taala thumma nazar. Orang pun baca, apa padahal itu? Pendek gila ayatnya. Bila kita terjemah thumma nazar, kemudian Allah melihat. Lihat apa? Kita tahu. Jadi ayatnya sah. Munya bacanya sambung khutbah, maka khutbahnya terbatal. Kena ulang semula khutbahnya. Jadi kita perlu ambil ayat yang mufhimah dan ayat yang boleh dipahamilah. Contohnya wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Cukup. Satu ayat boleh cukup dah. Untuk menjadikan melengkap mengesahkan khutbah tersebut. Selalunya ulama-ulama pun biasanya bercakap dalam khutbah tu, saya gunakan ayat-ayat pendek tu untuk mengesahkan khutbah. Mengesahkan tadi rukun-rukun khutbah. Wa tajzi'ah fi ihdahuma yusannu kauniha ba'da al-faragh khutbah ula. Suratul Qaf fi ula fi Jum'ah. Jadi seterusnya adalah wa du'a lil mu'minin fil akhirah. Jadi yang kelima adalah doa untuk orang-orang beriman pada akhir khutbah. Jadi 5 syarat khutbah tu kita perlu tahu. Siapa-siapa yang teringin nak jadi khatib ya bolehlah tahu dan hafal dan tahu tentang syarat-syarat khutbah yang 5 tu. Yang pertama alhamdulillah, yang kedua selawat kepada Nabi, yang ketiga wasiah bittaqwa, wasiat tentang takwa, yang keempat adalah membaca sepotong ayat daripada Al-Quran, yang kelimanya adalah mendoakan kepada orang-orang muslimin. Kita doakan kepada pemimpin kita, kepada orang-orang muslim, mukminin dan sebagainya untuk mendapatkan sahnya khutbah. Jadi syarat-syarat khutbah tadi wajibu an yakhtuba qa'iman, dan wajib bagi khatib tu tadi untuk khatib lah tu untuknya berkhutbah dalam keadaan berdiri. Mun si mampu boleh duduk, mun si mampu baring. Mendapatlah pola baring saya. Menggurin saya lain dah khutbahnya. Allah. Gurin dia saya tadi. Tapi mendapat beri orang yang muda yang kuatlah, yang masih bertenaga untuk berkhutbah, maka kita beri yang bertenaga masih muda. Jangan kita beri orang tua-tua dah. Orang tua-tua untuk kami di Masjid Jami' Al-Huda dekat Ampang Selangor dulu. Kami pernah ingat. Khatib tu nya dah tua, nya dah lama jadi imam, dekat 40 tahun jadi imam. So tadi nya si dia lepaskan jawatannya boleh jadi imam, tapi nya jangan jadi khatib. Kerana jadi khatib
nya pun intonasi suara pun dah lemah. So bila nya lemah, makmum semua lena. Oh, lena semua sebab suaranya alhamdulillah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi suaranya macam ni. Slow je, orang pun baru alhamdulillah pun untuk dah. Rasa tidur dah. Jadi kita kena jadikan khutbah kita tu semangat dan bertenaga. Orang muda. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena semangat macam nilah. Si makmum dengar jemaah dengar si semangat sikitlah. Jangan kita tadi baca dan surah turun depan ataupun yang baca mendata aja. Jadi dia kena belajar intonasi untuk khutbah untuk apa, menarikkan jemaah supaya dengarlah. Jadi bila untuk jemaah yang imam-imam yang dah tua tu mungkin kita boleh letaknya untuk jadi imam. Jadi tapi untuk jadi khatib bagi orang muda. Kerana apa orang muda tu lebih bertenaga untuk menceritakan diri. Sebab khutbah ni tu pakai teks. Jarang orang pakai spontan. Saya sendiri pun guna teks tapi teks saya tadi banyaknya ambil sikit je, tapi saya banyak guna luar pun. Ilmu khutbah lah. Jarang guna sebab dalam nyampun teks tu kadang-kadang panjang. Jadi kita potong. Jadi kita bagus kita ambil hadis, kita syarah hadis lebih mudah. Pendek. Jadi hendaklah jadi dalam keadaan berdiri, khatib. Dalam keadaan berdiri, dan kemudian yang kedua adalah mutatahhira, nya dalam keadaan suci. Suci daripada dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Dan daripada khabith dari kotoran, ghairu ma'fu, dan daripada kotoran yang dimaafkan oleh syarak, contohnya darah, air kencing dan sebagainya, maka dimaafkan oleh syarak, maka di bajunya, di badannya ataupun di tempat khatib wajibnya bersihkan dulu sebelumnya khutbah, kerana yang wajib syaratnya mesti tadi adalah berdiri dan juga suci. Mastural aurah. Yang ketiganya adalah menutup aurat. Yang mesti tutup aurat. Janganlah khatib seksi, pakai lo pendek. Kita mesti pakai jubah full ataupun pakailah pakaian apa-apa yang menutup aurat. Tidak ada masalah. Tapi disunatkan tadi untuk khatib tu pakai pakaian yang Nabi pakailah. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi menggunakan shawl tutup kepalanya dan menggunakan, disebutkan dalam hadis Nabi menggunakan imamah serban warna hitam. Tapi ulama mensyaratkan tadi, ada hadis Nabi menyebutkan hari Jumaat afdal pakai warna putih. Jadi pakailah serban warna putih dan shawl terpulanglah dan jubah warna putih. Untuk kita mengikut pada sunnah Nabi ketika berkhutbah. Hanya adanya pun sunnah-sunnahnya lah. Satrul aurah lah. Yang sama seperti kita menutup aurat ketika solat. Wa yajibu julusu bainahuma, dan wajib duduk di antara dua khutbah. Khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua wajib duduk. Wajib duduk. Dan fa idza lam yajlis hasabata wahidah fa idza khataba jalisan fa salla baina khatib. Dan jikalau macam ni keadaan orang yang khutbah duduk, dia disebutkan situ. Macam ni keadaan orang duduk. Macam ni yang nak bezakan yang duduk dengan yang duduk lagi. Jadi kita kan khutbah duduk. Kan yang berarti wajib kita duduk di antara dua khutbah. Jadi macam ni kita nak bezakan. Jadi disebutkan dalam kitab tu, fa idza lam yajlis wa idza khataba jalisan, jikalau dia duduk khutbah dalam keadaan duduk, fa salla baina khutbah bisukut, dan hendaklah dia diam diri dengan untuk membezakan dia adalah khutbah. Dia diam diri dulu, diamnya kejap, terus sambung balik. Alhamdulillah. Kerana disebutkan dalam kitab jarak di antara fasal, mesti tak khutbah baca doa kah? Duduk kah? Baca doa kah? Baca doa. Jadinya duduk kah? Bolehlah dia duduk ataupun dia diam, maka Bilal baca doa. Ada tempat saya baca doa, dia diam aja. Jadi macam ni kita nak tentukan kadarnya. Kadarnya adalah dibaca dengan surah Al-Ikhlas secara tartil. Bismillah. Kadar duduklah. Bila kita duduk baca surah Al-Ikhlas. Ialahnya pun fasilnya, tempoh pemisah di antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai habis. Kita baca dalam keadaan slow. Jangan kita baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi kita baca laju kelah jadi pendeknya. Kerana kita beri masa untuk makmum ataupun jemaah berdoa. Kerana tempoh ketika di antara dua khutbah tu doa yang makbul, maka kita berikan sida jemaah berdoa. Berdoalah kepada Allah. Berdoa misalnya. Kerana time doa makbul, maka kita beri sida berdoa. Jadi baca surah Al-Ikhlas tadi dalam keadaan yang tertil, dalam keadaan yang sangat perlahan dan mengikut tajwid. Yang pentingnya. Fauqa ta'mina bisalah wal muwalah. Muwalah tu tadi
syarat yang seterusnya lah. Yang pertama qaiman, berdiri, yang kedua suci, yang keempatnya adalah menutup aurat, keempatnya adalah diri, suci, menutup aurat, yang ketiga, yang keempat adalah duduk di antara dua khutbah. Yang kelimanya adalah mualah. Mualah itu adalah berterusan. Contoh yang mualah macam ni, imam tengah khutbah, tiba-tiba tadi dia turun, pergi minum teh tarik kejap, sambung balik. Jadi ya mualah namanya. Ya dah pemisah. Mualah tu maksudnya bila imam dah duduk, makanya berdiri balik. Ya mualah berterusan. Mualah. Bolehnya keluar tiba-tiba makmum pun boleh. Sini ustaz tu keluar. Minum air dulu. Lepak-lepak lah. Dari mimbar kamu khutbah. Ya mualah. Jadi ya adalah syarat-syarat bagi untuk khutbah. Dan itu kita bahas tentang solat berjemaah. Ringkas ya, kita bahas dulu sikit lah. Jadi solat berjemaah tu dinamakan dalam sudut lughah taifah. Taifah tu maksudnya perkumpulan. Jadi dalam sudut syarak maksudnya ada irtibatu salatil ma'mum ma'as salatil imam. Jadi berjemaah tu maksudnya tadi solat makmum bersambung dengan solatnya imam. Jadi banyaklah kelebihan-kelebihan solat berjemaah tu yang disebutkan di dalam kitab. Hadis-hadis pun banyak menyebutkan tentang kelebihan apabila kita melakukan solat berjemaah tu. Kerana berjemaah adalah salah satu perkara yang dituntut. Apakah hukum solat berjemaah? Berlaku khilaf di dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i berlaku 3 pandangan. Yang muktamad mengatakan tadi adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang keduanya adalah sunat muakkad. Yang ketiga fardu ain ketika solat Jumaat. Dia ada khilaf lah. Adanya 2 pandangan aja khilaf salah. Dua kena di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, tetapi yang muktamad dan yang dipilih adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Idza qama ba'duhum saqata 'anil baqin. Bila seorang dah bolah, ada sebahagian yang sedang dah bolah solat berjemaah tu, satu perkara yang fardu kifayah lah, maka gugur kewajipan bagi yang lain. Tetapi imamnya ada hak. Ada hak tadi untuk yuqatilu ahli qaryah. Yuqatilu tu maksudnya apa? Yang memerangi orang-orang kampung tu. Contohlah orang si berjemaah tu, imam boleh nyerang rumahnya. Nak aku sembahyang jemaah di masjid dah katanya. Maka boleh, hak imam lah. Mun orang lain si boleh. Orang boleh, hak imam aja. Hak imam aja untuk memarahi ahli qaryah kerana asyik solat. Contohlah andai kata alhamdulillah di Masjid Darussalam tu okey. Contohlah bila mana tadi keadaan imam 3 orang je ada di masjid. Pengurusi, Bilal, imam 3 orang aja. Sunyi masjid 3 orang aja. Jadi bila ada 3 orang aja di masjid, jadi nyasib mencukupi lagi fardu kifayah yang mesti dituntutkan lagi untuk orang lain datang. Ba'duhum tu, maksud ba'duhum tu sebahagiannya mesti 3 atau lebih. Jadi kita mau lebih lagi jemaah-jemaah tu datang. Jadi imam boleh keluar dan polah sesuatu untuk mengajak orang ke masjid. Kalau zaman dulu Nabi pergi rumah orang yang mau bakar lah. Mau dibakarnya rumah, mesti ada alasannya bakar rumah. Tapi kena tu imam kita kena bijak lah. Pengurusi masjid kena bijak, juga kena bijak. Kita dah boleh guna cara menyerang orang, kelak kena ikut polis lah. Masuk jail si pasal-pasal kelak. Jadi kita gunakan kaedah tadi, berdakwah guna metod program. Kita adakan program. Contohnya orang Melayu tu suka makan. Kita bolehlah makan tiap malam lah. Mesti ada masjid kelak. Kita guna malam Jumaat je. Malam Jumaat mula makan-makan sikit untuk jemaah yang hadir. Lepas kita baca Yasin dan tahlil, makan-makan. Jadi kita perasan isyak kelak mesti ramai orang. Yang kita boleh tanggal. Semua masjid ada malah macam lah. Ataupun pola program daurah, ataupun kita pola program malam cinta Rasul dan sebagainya, pola program yang boleh mengajak orang-orang kampung tu, anak-anak muda. Contoh pola program pola program pertandingan sukan dan sebagainya. Jadi gunakan kaedah macamnya. Sebab kita dah siapa lagi dah guna cara zaman dulu. Kitab tu menceritakan tentang hukum zaman dulu. Imam diberikan hak untuk pergi rumah orang, untuk mengunggah dan pergi ke rumah. Tapi alhamdulillah untuk jemaah tabligh dah mengambil tugasnya. Saya pun dah ada pergi masjid ke masjid. Saya akan keluar, saya akan pergi ke sikit kampung dan mengajak orang ke masjid untuk memakmurkan masjid. Ya, saya jemaah tabligh lah untuk yang banyak polah. Tapi yang bukan kena imam tadi. Imam tadi yang datang rumahnya marah. Orang jemaah tabligh boleh marah. Kerana marah ya hak imam. Yuqatilu tu maksudnya memerangi. Yang maksudnya boleh marah orang lah. Kena syaitan masjid semua. Tapi kebanyakannya imam zaman itu kalahlah dengan jemaah, dengan orang kampung kadang-kadang. Jadi kita perlu tahu hukum fardu kifayah tu mesti ditekankan.
Mesti ditekankan untuk datang. Walaupun mesti datang 5 waktu, dia datang 2 waktu sehari pun okey. 2 waktu sehari, 3 waktu sehari. Dia datang, at least dia datang memakmurkan masjid lah. Memakmurkan masjid semua. Andai katanya sibuk, zaman kini tok semua sibuk. Ada yang bekerja. Jadi kita faham, kita husnuzon juga, ada yang bekerja balik lewat apa semua. Jadi kita pun faham juga, mungkin siapa datang 5 waktu, datang 2 waktu sehari ataupun 3 waktu memakmurkan masjid. Dia yang tujuan kita. Kerana bila kita bahaskan tentang kelebihan solat berjemaah tu memang banyak. Memang banyak kelebihan-kelebihannya. Tadi Nabi sebut dalam hadis tentang tufaddilu salatul jamaah min salatul fazi bi 25 darajatan. Ada hadis sebut tadi solat berjemaah tu lebih afdal daripada solat sendiri 25 darajat. Tapi kan ada ulama membahaskan mun banyak lagi jemaah lagi banyak pahala sih, lagi banyak pahala mun makin banyak jemaah. Jadi targetlah orang untuk datang lebih banyak. Tapi bila imam tadi dalam pemilihan imam, bila imamnya adalah seorang yang ahlus solah wal khair, solahiyah itu adalah orang tadinya memang orang yang mengajar manusia, mengajar tentang Al-Quran, mengajar hadis apa semua, nya ada solahiyahnya, boleh mengislahkan manusia dan dalam dirinya ada kebaikan, maka nya ada mendapatkan keberkatan dan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana keberkatan imamnya, Allah mengampunkan seluruh jemaah. Ayalah kelebihan salat jemaah. Semua dapat diampunkan oleh Allah dosa. Diampunkan oleh Allah dosa. Berjemaah saja dah diampunkan dosa. Hadir majlis ilmu diampunkan dosa. Maka bermacam-macam pahala yang kita perolehi. Jadi kadang-kadang mun imam tu orang yang si bagus, kita bukan suuzon lah tu dalam kitab sebut. Andai kata imam bukan orang yang bagus, bukan orang yang salahiyah, bukan orang yang membaiki manusia, bukan orang yang khair, bukan orang yang baik, tapi dia jadi imam. Oleh kerana berjemaah tadi Allah pandang pada makmumnya. Bila makmumnya ada salah seorang daripada orang yang baik, salahiyah, ada para ustaz ke, ada wali Allah ke, maka oleh kerana kehadiran seseorang, maka Allah akan mengampunkan seluruh jemaah yang hadir. Lil jami' katanya. Ghafarallahu lil jami', maka Allah akan ampunkan seluruhnya. Ini kelebihan dalam solat berjemaah. Jadi ialah yang kita kejar sebenarnya. Kita kejar di dalam pahala solat berjemaah. Mun kita si mampu, boleh di rumah, berjemaah di rumah. Kerana ada juga ulama mengatakan untuk orang yang dah berkeluarga. Contoh orang yang berkeluarga tu, nya dah ada anak, dah ada bini, mesti ada anak bini, mesti ada bini bini, anak, semua keluarganya lah. Jadi di rumah tadi. Jadi ulama mengatakan, andai kata si fulan tu nya ada anak, ada bini semua di rumah, tapi nya solat di masjid, nya si didik keluarganya, maka ni yang lebih afdal. Kata ulama, nya didik keluarganya solat berjemaah di rumah lebih afdal. Nya didik keluarganya di rumah untuk solat berjemaah sampailah sudah sebati dalam diri mengamalkan solat berjemaah di rumah, ataupun yang ngembak ke masjid dan terpulanglah, maka baru-barunya kena makmurkan masjid. Kerana perempuan safnya paling afdal di rumah, paling untuk perempuan paling afdalnya adalah di rumah. Tapi boleh juga di masjid. Kerana pada zaman dulu kena Nabi menggalakkan untuk perempuan solat di rumah, nya oleh kerana waqi' zamannya. Keadaan zaman dulu lain dengan kena itu. Zaman dulu siapa Atikah nama itu, isteri Sayyidina Umar. Nya dulu nya berkeras, nya mau lawan Sayyidina Umar. Aku mau sembahyang di masjid udahnya. Aku mau sembahyang di masjid, tapi Nabi dah larang. Perempuan afdalus saf adalah di rumah, fil bait, di rumah. Tapi nyamuk solat di masjid juga. Makanya pun pergi masjid. Zaman dulu tak ada lampu, jadi gelap. Bila gelap, maka tadinya boleh berlaku bahaya macam-macam. Zaman kini tu terang-terang pun kena colek, boleh kena bunuh. Jadi zaman dulu apatah lagi, tak ada lampu, tak ada apa. Maka tadi dalam kitab menceritakan Sayyidatina Atikah tu, nya kena raba di punggung dalam keadaan gelap. Disebut ala zuhriha, disebut jadi raba di punggungnya. Dan dia nampak sahabat belah. Makanya pun balik ke rumah dan dia ceritakan perkara tu. Yang pada tadi aku rasa aku baru dengar, aku akan mendengar kata Nabi kerana aku dah kena tadi di luar. Kenapa? Ada orang meraba aku di luar. Tapi siapa? Sebab gelap. Nak menuduh siapa? Jadi dia disebutkan dalam kitab mengatakan hikmah kena Nabi melarang perempuan solat di masjid. Bukan melaranglah, Nabi bilang afdal safnya di rumah. Afdal saf. Solat masjid ada masalah lah. Mun zaman kini tu perempuan solat masjid pun ada masalah sebenarnya. Ada kereta, kita ada polis.
Lagipun rumah dekat, solat di masjid tu lah, saya ada masalah. Saya ada masalah jika situ khatir fitnah dan mendapat izin daripada suami. InsyaAllah ya, tak ada masalah. Tapi untuk suami tadi, untuk ketua keluarga, nya kena didik dulu ahli keluarganya di rumah untuk melazimkan berjemaah. Contoh isterinya berjemaahlah dengan anak-anak perempuannya, dan didik anak lelakinya yang kecil ya untuk solat, ikut solat dengan maknya. Bila dididik untuk solat, bila anaknya dah besar sedikit, bawalah ke masjid. Ya, adalah salah satu kaedah yang ulama dah ajar dalam kitab. Macam ni kita nak didik keluarga kita. Jadi yang afdalnya lah. Dan masjid tu kita perlu makmurkan dengan solat berjemaah. Okey. Dan kelebihannya banyaklah, kita sebelum bahaskan terlalu banyak. Kerana disebutkan di situ fawaiduha. Yang pertama, kelebihan solat berjemaah tu, bila kita 40 hari kita berjemaah dengan imam, sempat takbiratul ula. Takbiratul ula tu apa? Takbir yang imam Allahu Akbar, kita dapat juga Allahu Akbar. Disebutkan itqu wan najah minan nar, yang mendapatkan pelepasan dan bebas daripada api neraka. Yang keduanya dapat apa? Salamah minan nifaq, hatinya selamat daripada perkara munafik. Sifat-sifat munafiknya hilang dalam dirinya. Dan yang ketiga, kelebihan daripada solat berjemaah tu, qabulus solah. Walaupun solatnya kekurangan tadi, solatnya kurang, kena kurang kerana tadinya pun dirinya kurang, nya ahli maksiat ke apa-apa, tapi diterima oleh Allah sebab apa? Sebab adanya ahlus solah dalam saf, ada ahlul wali Allah, ada orang yang baik. Ialah kelebihan di dalam solat berjemaah tu. Kita berdoa lepas solat berjemaah, kita berdoa, kita tahu doa siapa yang makbul di antara kita tu. Mungkin saudaraan kita makbul doa, wali Allah, kita tahu. Jadi kita berharap pada Allah SWT dengan berjemaah tu, dan diampunkan dosa dan pahala yang besar ialah semuanya adalah ganjaran yang disebutkan di dalam kitab. Dan ulama ada mengkelaskan, memberikan darjat-darjat solat yang paling afdal dalam solat berjemaah. Solat berjemaah yang paling afdal, yang pertama adalah solat berjemaah ketika solat Jumaat. Dia yang paling afdal. Yang paling afdal solat berjemaah Jumaat, dan yang kedua adalah solat subuh berjemaah. Yang ketiganya solat Isya, yang keempatnya solat Asar, yang kelimanya adalah solat Zuhur, yang keenam solat Maghrib yang paling afdal. Jadi Maghrib nombor 6. Jadi ada nombor 6 darajat bagi yang ulama kelaskan di dalam kitab lah, mengikutkan hadis-hadis Nabi SAW. Kerana ulama mengelaskan sesuatu tu yang berdasarkan hadis, berdasarkan ganjaran-ganjaran yang Nabi sebutkan di dalam hadis. Di dalam hadis lah. Dan kemudiannya ahkamu salatul Jum'ah ada 7 disebutkan dalam itu. Yang pertama fardu ain. Fardu ain ketika mana? Bila ketika mana solat Jumaat tadi yang kita bahaskan. Wajib fardu ain. Fardu ain maksudnya tadi wajib bagi setiap orang solat Jumaat tu. Dan fardu kifayah adalah pada solat maktubah lah, solat Zuhur, Asar apa semua tadi, ia adalah solat yang fardu kifayah berjemaah di masjid. Kerana ada satu hadis Nabi sebut, ma min salatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihi mujama'ah illa stauhadha alaihim syaitan. Dan tidaklah satu perkampungan tu punya 3 hari si didirikan solat berjemaah, maka kampung yang akan dikuasai oleh syaitan. Pasal Nabi beri satu pesanan, fa alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian menghidupkan solat berjemaah, fa innama, sesungguhnya ia seakan-akan yakulu dhi'bu, seakan-akan makannya serigala, minal ghanam qasyah, daripada seekor kambing ghanam al-qasyah. Jadi Nabi mengibaratkan tadi, bila kita sepolah solat berjemaah 3 hari di kampung kah, di sini kah, ibarat kampung kita tu dimakan oleh serigala. Ibarat serigala makan kambing tadi yang Nabi sebutkan. Yang disebutkan dalam hadis lah. Dan hukum berjemaah yang sunat adalah pada solat nawafil lah, solat sunat yang disyaratkan oleh syarak. Sunat jemaah adalah solat Aidil Adha dengan solat Aidil Fitri dan solat istisqa. Solat istisqa dia adalah solat sunat yang disunatkan berjemaah. Mubahah adalah yang harus. Solat berjemaah yang harus adalah pada solat sunat yang lainnya, seperti duha, rawatib. Kita nak pula berjemaah boleh, tak ada masalah. Nya boleh saja, tak ada masalah. Nya punya sunat. Khilaful aula maksudnya adalah bertentangan dengan yang lebih aula lah, bertentangan dengan yang lebih harus. Nya di bawah sunat sebenarnya. Nya apabila idza kanat salatul imam ada wal ma'mum qada. Jadi
tak khilaful aula. Imam solat solat ada, solat tunai. Makmum solat qada, solat ganti. Yang di belakang, yang mula solat ganti belakang imam, maka khilaful aula. Bolehkah? Boleh maksudnya, boleh, tapi nya bertentangan dengan perkara yang lebih haruslah. Wa kadzalika aks. Sebenarnya kebalikannya tadi, bila imam tadi solat qada, makmum solat ada. Maksudnya jadi imam tadi solat ganti, makmum solat tunai. Tunai, maka sama aja khilaful aula. Dan solat berjamaah yang makruh tadi apabila kita bermakmumkan dengan imam yang fasik dan imam yang mubtadi'. Mubtadi' itu imam ahli bid'ah lah. Ahli bid'ah itu dimaksudkan oleh ulama adalah golongan-golongan murji'ah, golongan-golongan Allahumma shalli ala Muhammad, golongan mu'tazilah, golongan mujassimah dan sebagainya. Jadi yang dikeluarkan oleh ahli sunnah wal jamaah daripada situ, maka golongan mubtadi'ah, maka kita kena elakkan berjamaah dengan sidanya. Ada juga makruh disebut dalam ulama dalam kitab-kitab lain, kita bermakmumkan dengan orang yang kita benci. Contohlah kita ada sesuka dengan seorang, kita bermakmum dengannya, makruh hukumnya, jemaah yang makruh. Jadi mendapat carilah imam yang kita suka, contohlah. Tapi mendapat jangan benci orang lah, senang ceritanya. Ini jadi dibahaskan oleh ulama tadi, bila kita antukrah syai' fulanan, kalau kita benci seorang tu, kita berimam dengannya, maka makruh solat kita, makruh, sayang. Yang dalam sikit lagi, haramun ma'as sihah, dan haram dan bersama sahnya solat idza kanat fil ardil maghsubah. Haram solat berjemaah tu, contoh tadi kita semua tu lah, contoh ajalah, kita semua tu kita pergi ke tanah orang-orang tu, tanah maghsub, tanah tu tadi tanah yang kita ghasab tu kita gunakan tanpa izin, kita pula solat berjemaah, maka haram kita pun perbuatannya, tapi solat kita sah, tapi haram perbuatan kita. Yang seperti kita tadi pakai baju yang kita curi, kita solat, haram perbuatannya, solat kita sah. Ya, yang dimaksudkan di situ. Wa ma'adami sihah, dan bersama dengan tidak sahnya solat tadi, idza ikhtalafa nizamus salah. Bila solat yang sah tadi apabila apa? Bila sistem nizam tu maksudnya tadi adalah peraturan solatnya berbeza. Contoh solat apa yang berbeza, yang sah? Contohnya tadi imam tadi solat jenazah, kita solat subuh belakang. Imam tadi Allahu Akbar, geng rukuk, Allahu Akbar, imam diri aja, makmum tak ada rukuk, sujud semua. Jadi 4 takbir. Jadi yang berbeza nizam, berbeza nizam tak berbeza daripada sudut nyampun peraturan solat. Kerana solat jenazah ada 4 takbir. Saya dah sujud, saya dah rukuk, saya dah tahiyat semua. Dan dalam solat biasanya ada takbiratul ihram, ada rukuk, ada sujud, ada tahiyat awal semua. Jadi berbeza nizam, berbeza peraturan, maka sah solat bila kita berada di belakangnya. Contohnya belakang solat jenazah, depan untuk solat subuh kan sah juga. Belakang solat subuh, depan solat jenazah sah juga. Sama juga dengan orang yang solat kusuf. Solat kusuf itu solat gerhana. Kerana solat gerhana ada dua kali rukuk dalam satu rakaat. Jadi dapat juga kita samakan dengan solat subuh biasa. Tapi ini ada kaedahnya, insyaAllah kita akan bahas lebih detail pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi pun ada apa-apa persoalan, boleh PM kepada saudaralah. Kita pun ada persoalan dalam masalah tadi, boleh tanya lah, mudah-mudahan kita boleh jawab sama-sama. Dan kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Ampun maaf kalau tersilap bicara.